bahagian A. Okey. Okey, so hari ini kita akan, untuk kelas KMK kita akan masuk semula kepada bahagian A. Jadi apa yang kita akan, belajar buat pengkaryaan untuk hari ini ialah kita akan, menumpukan kepada, soalan ataupun bagaimana kita hendak menghasilkan, sebuah puisi moden iaitu sajak. Okey. So hari ni kelas kita adalah untuk menumpukan kepada bahagian sajak lah. Okey. Jadi kita akan pergi kepada apa yang kita hendak belajar pada hari ini ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi untuk penulisan kreatif, okey, kita akan menghasilkan puisi secara berpandu. Okey, maksudnya kita akan hari ini kita akan diberikan guideline juga, kita akan diberikan panduan. So lepas kita buat kita diperkenalkan dari segi guideline dia, panduan dia, kita akan mula untuk menulis sajak sendirilah. Okey. Kemudian kita menghasilkan berdasarkan kreativiti sendiri. Okey, jadi untuk kelas kita akan capai 3 perkara hari ini, iaitu yang pertama, mengetahui asas-asas dalam puisi sajak. Okey, memahami dan mengikuti cara penulisan pantun menggunakan kaedah yang disediakan serta menghasilkan pantun berpandukan kaedah yang dipelajari. Okey. Jadi kita untuk sedikit pengenalan tentang sajak. Okey, untuk soalan sajak juga sering ditanyakanlah dalam bahagian A. Untuk menulis sajak sebenarnya ini lagi mudah untuk mendapat skor yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan puisi-puisi yang lain. Kenapa? Sebab kalau mengikut daripada apa yang kita dah belajar sebelum ini di semester 1, sajak ini dia adalah di bawah puisi bebas kan. Jadi kalau puisi bebas, dia bebas dari segi bentuk-bentuknya, dari segi rangkapnya, baris, dari segi patah perkataan, suku kata dan rima akhir. Jadi semuanya tu tidak terikat. Tidak seperti puisi yang lain yang mesti kena ikut apa yang sudah ditetapkan. Jadi kalau puisi tradisional tu dia dalam bentuk terikat lah. Kalau sajak ini dalam bentuk bebas. Jadi bila puisi ni adalah puisi bebas, kita boleh menulis tanpa mengikut had. Namun begitu ada beberapa kriteria lah yang sepatutnya kita kena ikutlah. Terutamanya dalam kesalahan tata bahasa itu sendiri. Ejaan, jangan ada yang tertinggal itu, tertinggal ini. Kalau kita nak menulis dalam satu-satu ayat itu, kita mesti tahu apa yang kita tulis. So maksud dia kita kena pastikan dari segi kesalahan, tanda baca, ejaan tu semua mesti kena double check balik. Tapi sebenarnya puisi ni senanglah untuk kita score kalau dibandingkan dengan puisi tradisional yang lain. Macam contoh sebelum ini kita sudah pun dah selesai mempelajari tentang penulisan pantun dan hasil kerja abang pun sangat bagus. Okey, sangat bagus. Jadi boleh sebenarnya untuk buat latihan lebih lagi lah untuk pengkaryaan ni. Sebab dalam bahagian A, ya. Terima kasih, Sir. Okey, sama-sama. Jadi kalau boleh buat dengan baik dengan lebih baik untuk bahagian A, dah boleh capai dah boleh capai lebih 18 kot. Begitu. Jadi sebenarnya untuk bahagian ini bonus lah sebenarnya, dia adalah dia bonus. Yang penting kita kena ingatlah apa dari segi peraturan-peraturan, kriteria-kriteria yang telah dijelaskanlah sebelum ini untuk mendapatkan markah. Ya. Okey, so kita teruskan. Okey. Okey. Okey, jadi seperti biasa kita ingat balik asas-asas dalam puisi
Sorry, ini puisi sajak. Sorry, typo sajak puisi sajak. Okey, sama juga seperti pantun, okey. Kita masih lagi menggunakan konsep Raba Pasuri, ya. Jadi harap masih lagi boleh ingat Raba Pasuri ini yang macam mana, okey. Jadi Raba Pasuri ini, ra tu dia maksud dia rangkap. Okey, kalau dalam, dia berbeza daripada puisi yang lain, atau atau puisi tradisional yang lain, ya. Dalam penulisan sajak, rangkap dia adalah bebas dari segi, bilangannya. Korang tengok dalam buku Permata Sastra Melayu, korang akan dapat lihat dalam setiap tajuk-tajuk tu kan, dia berbeza dari segi bilangan rangkap. Ada yang ditulis 3 rangkap, 4 rangkap, 5 rangkap. Jadi dia tak sama bilangan lah sebenarnya. Okey, jadi maksud dia, bilangan rangkap adalah bebas. Okey, kalau, dari segi baris, dalam satu rangkap, kita cadangkan untuk tulis sekurang-kurangnya 4 baris. 4 baris. Tapi kalau nak buat lebih, tak ada masalah. Cumanya kita kena ikut arahan lah. Kalau arahan tu kata mesti dalam satu rangkap kena ada 4 hingga 5 baris. 4 hingga 5 baris. So maksud dia, kita kena ikutlah pada soalan tu. So jangan langgar rule lah. Okay, kita jangan langgar rule itu. Okay. Jadi dalam soalan, kemungkinan dia akan minta kita untuk tanyalah berapa limit dari segi bilangan baris dalam serangkap. Okay. So korang tengok je antara kedua-duanya ni. Okay. Tapi biasanya dia akan minta kita untuk hasilkan sekurang-kurangnya 30 baris. Atau kurang daripada lebih kurang 30 baris. Kalau lebih kurang 30 baris, maksudnya dalam mesti korang akan tanyakan berapa rangkap yang perlu kena buat untuk mencukupkan 30 baris. Tidak kisahlah berapa rangkap sekalipun. Cumanya lepas korang tulis setiap rangkap tu kan, korang kena kira balik untuk mencukupkan sekurang-kurangnya 30 baris. Faham di sini? Okey, jadi kalau soalan tu dia tanya hasilkan sebuah sajak bertemakan kasih sayang, panjangnya sajak adalah tidak melebihi 30 baris. So korang kena highlightkan 30 baris tersebut. So maksud dia seberapa banyak rangkap yang korang kena tulis itu, pastikan semua rangkap mesti mencukupi 30 baris secara keseluruhan dia. Bukan satu rangkap tu kena buat 30 baris, bukan. Dalam penulisan sajak ini, okey, dalam setiap rangkap, korang boleh letak je berapa banyak untuk setiap baris tersebut. Tak kisahlah korang nak buat berapa, yang penting secara keseluruhan dia mesti mencukupkan 30 baris. Misalnya kan, kalau rangkap 1 korang tulis 10 baris. Rangkap 2, 9 baris. Rangkap 3, 8 baris. Jadi korang totalkan 10 tambah 9 tambah 8, so dia akan jadi sama ada kurang ataupun lebih daripada 30 baris. Faham di situ? Okey. Lepas tu patah perkataan. Patah perkataan, kalau saya kan minimum, kalau saya 4 hingga 5 patah perkataan. Tapi kalau nak buat lebih, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab penulisan sajak ini adalah menggambarkan daripada sifat ataupun persepsi yang lahir daripada pengarang itu sendiri. Tapi kalau bila ditanyakan yang secara secara yang lebih okey, mana yang macam setiap baris itu kena letak berapa patah perkataan, kalau saya nak 4 hingga 5 lah. Sajak ini kita tidak boleh tulis dalam bentuk karangan. Kita buat yang simple-simple. So kita kena buat pendek-pendek sahaja, ya. Okey. Kemudian suku kata standard 12 lah. Okey, standard 12 suku kata atau bebas. Okey. Dan rima akhir korang tengok panduan ni, kalau dari segi skema rima akhir memandangkan dia adalah bebas rima akhirnya. Okey. Itu terpulang daripada korang lah nak buat macam mana.
Kebiasaannya untuk skema rima akhir bagi sajak ini sama ada AB ataupun AAAA. B, C. Okay? Kalau nak tanya yang lebih better, ikut yang dalam slide ni lah. Lagi better. Okay? Alright. Jadi, sebelum nak tulis, mesti kena ingat balik apa yang dari segi asas dia yang menjadi kepada panduan lah dalam soalan nanti. Faham Farid dengan abang. Ya. Okey. Okey, so kita tengok kebiasaannya apa tema yang disoal dalam sajak. Okey. Macam yang saya cakap tadi pada awal-awal, sajak adalah salah satu soalan dalam bahagian A yang senang untuk kita skor. Jadi bila saya cakap dia senang untuk kita boleh dapat skor yang tinggi, maksudnya tema-tema dia senang, yang biasanya menguji dari segi pemahaman dan penguasaan kosakata kita di sini. Jadi dalam KMK, tema-tema yang ditanyanikan kebiasaannya yang berdasarkan daripada apa yang kita belajar daripada semester 1 sehingga semester 3. Tapi macam itulah. Okey. So antaranya tema yang biasa ditanyakan tu dia bermula daripada tema tentang diri sendiri. Okey, yang kedua tema tentang perasaan cinta, tema tentang masyarakat, tema tentang alam, tema tentang semangat atau perjuangan dan tema tentang ketuhanan atau keagamaan. Okey. Tak susah sangat. Dia buat apa? Semua ni adalah biasanya yang kita dah tahu. Yang kita dah tahu sama ada yang kita belajar daripada buku-buku teks maupun kita peroleh daripada pengetahuan kita sendiri. Okay, so jadi kalau di sini tak ada masalah lah kan untuk setakat ini kan. Okay. Okay, so sama je macam yang kita belajar sebelum ni, kita menggunakan kaedah degree 18M. Tapi saya rasa sukacita sini saya nak tunjukkan lagi satu kaedah yang lain. Saya rasa untuk kaedah sebegini, ini kita gunakan untuk kita buat ataupun kita hasilkan puisi tradisional. Kaedah begini dia kurang sesuai sebenarnya untuk apa itu? Dia dia tak sesuai untuk penghasilan sajaknya. Yang ini saya syorkan untuk hasilkan puisi tradisional. So saya nak tunjukkan satu method lagi. Ini biasanya untuk pelajar yang tak tahu dari segi permulaan macam mana nak memulakan penulisan sajak. So saya rasa di sini saya nak tunjukkanlah, dan saya panggil, dan ini juga boleh menjadi satu kaedah yang saya boleh tunjuk ialah memang nak tunjukkanlah untuk korang. So saya nak presentkan dulu dekat phone lah sini ya. Okey. So saya nak presentkan dekat phone sini. Okey. Korang tahu tak app ini? App ni kan dia dipanggil sebagai dia adalah kejap saya letak dulu dekat teks dekat sini. Korang tahu tak app ni? Okey. Okey, so saya sebenarnya kan saya ada yang tahu kan. Tapi tak sure lah kalau pelajar form 6 dia tahu atau tak kan tentang ni. Sebenarnya dia adalah ini adalah AI application AI application ni dia boleh membantu kita dalam mempermudahkan dalam segala urusan pembelajaran kita di sini. However, dia tak boleh digunakan secara keseluruhannya di sini sebab ialah AI pun pandai buat mistik juga. So lebih lagi afdal kalau kita kena merujuk kaedah
dengan sumber-sumber yang kita ada. Tapi saya ada try sebenarnya dekat sini untuk meminta pandangan tentang keberkesanan. Okey, keberkesanan dalam penulisan sajak. Sebenarnya saya sedang on the way untuk menghasilkan satu inovasi saya, iaitu inovasi saya sini bagaimana untuk kita mempermudahkan dalam penulisan sajak bagi pelajar yang mengalami pemula. Maksud dia di sini ialah pelajar yang baru pertama kali menulis sajak. Jadi walaupun dia dah dapat idea, dia tak tahu macam mana nak mulakan, dia tak tahulah ayat-ayat apa yang harus ditulis. So di sini saya nak introducekan satu inovasi saya, iaitu kita menggunakan satu template dalam penulisan sajak. Yang ini saya panggil, saya inovasikan ni sebagai inovasi kanvas sajak. Okey, kanvas sajak. Kanvas sajak ini yang macam yang korang perhatikan dekat dalam skrin sekarang ni. Okey. Kanvas sajak ni dia adalah satu penyediaan template, template untuk menulis sajak. Sajak ni kan dia bebas kan. So kalau dia bebas, maksud dia di sini dia tak ada had. Dia tak ada had. Korang tahu tak ya dalam cerpen tu kan ada plot-plot dia kan. Macam contoh permulaan, ada ada konflik, ada peleraian kan. Dia tak sama macam sajak. Sajak ni dia tak ada rules dia. Dia tak ada dia punya plot Dia tak ada plot. Dia tak ada binaan plot. Sajak ni kita boleh mulakan daripada mana-mana saja yang kita nakkan tu. Yang kita boleh, yang kita rasa kita yang ikut kesesuaian korang lah dekat situ. Jadi untuk pelajar pemula yang baru pertama kali menulis sajak, so korang boleh gunakan ini sebagai panduan lah untuk menulis sajak ini. Okey, so saya terangkan satu persatu ini Okey. Di sini cuma hanya menyediakan tiga rangkap. Tiga rangkap ini korang boleh pelbagaikan dari segi bilangan dia. So yang poin yang dekat sini sekarang ini adalah kita nak menunjukkan dari segi sisi panduan dia. Dalam setiap rangkap biasanya kita kena letakkan apa. Nak tulis ayat apa kan. Okey. So kita tengok dulu dari rangkap yang pertama. Okey, rangkap pertama ni saya tak ada pen sebenarnya nak poinkan dekat sini. Tapi tak apalah, korang boleh tengok sendiri juga kan. Okey, so kita tengok dekat sini lah. Okey. So kita perhatikan dahulu di rangkap yang pertama. Oh, ada pula pen dekat sini. Okey, rangkap pertama. Okey. Rangkap pertama yang ini, okey. Yang ini tidak semestinya korang kena perlu mulakan daripada rangkap yang pertama lah. Sebab ini dia bagaikan satu, orang kata ni kita mengikut binaan plot. Macam yang korang tahu sendiri, sajak ni dia tak ada dia tak ada penceritaan sangat kan. Jadi sajak ini kita boleh mulakan je mana-mana yang kita nak. Okey. Tak cantik pula dekat sini. Okey, kita buat macam ni lah. Okey. 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 Okey, kita lihat dulu yang rangkap pertama ni. Okey. Kebiasaannya kan kalau rangkap pertama kita mesti kena mulakan dengan something kan. Okey. So rangkap pertama ni, okey, kalau korang tak nampak rasanya boleh zoom kot. Kalau korang guna phone korang boleh zoom boleh zoom. Okey. Rangkap pertama saya cadangkan untuk korang untuk pemula, okey, letakkan 4 baris saja dahulu untuk satu rangkap. Okey. Untuk rangkap pertama biasanya dia permulaan kan. Okey, dia adalah permulaan. Okey. Dalam setiap baris dia ada rule dia sendiri. Dia ada rule dia sendiri, maksud dia ada panduan yang mesti korang kena tulis apa. Okey. So baris yang pertama ni dia baris pertama
dia minta kita untuk menulis subjek atau idea utama. Okey, subjek atau idea utama ni macam mana kita nak dapat? Kita boleh dapatkan daripada tema dia. Misalnya kalau korang diberikan tema tentang keagamaan. Okey, lepas kita dapat tema keagamaan tu kan, kita kena create kita punya tajuk. Okey, tajuk tu apa-apa saja, bebas tetapi berkaitan dengan tema itu. Okey. Tapi sebelum kita nak buat kita nak bina tajuk tu kan, mesti korang kena faham dulu tema keagamaan ni yang macam mana. So di sini memerlukan kita banyak idea. Kita kena keluarkan banyak idea kita untuk memperincikan apa yang dah kita letak, yang kita dah tuliskan atas kertas tu sebagai bahan penceritaan untuk dituliskan dalam sajak. Okey, jadi dalam baris rangkap pertama, baris pertama tu kita biasanya kita kena bagi tahu ataupun kita kena sampaikan idea utama kita berdasarkan daripada tema itu. Okey. Untuk baris kedua, kita boleh ciptakan sifat atau perasaan terhadap idea kita tadi pada baris pertama. So maksud dia kita boleh mencipta ayat, okey, sifat atau perasaan penyajak itu. Maksud dia penyajak tu dia merujuk pada diri kita lah. Apa perasaan kita, apa sifat kita terhadap pada baris pertama tadi. Pada baris yang pertama tu kita dah gambarkan kita punya idea utama lah. So sekarang di baris yang kedua pula kita akan menulis perasaan kita. Apa perasaan kita terhadap tema yang sudah disampaikan di baris yang pertama itu. Okey, baris ketiga, tindakan atau kesan subjek. Okey, tindakan atau kesan subjek ini maksud dia apa yang kita rasakan atau apa yang kita membuatkan kita berfikir terhadap tema yang kita dapatkan itu. Okay, dan baris yang keempat adalah penegasan atau penutup idea. Maksud dari sini adalah apa yang kita ingin tegaskan terhadap penyampaian idea di baris yang pertama. Jadi pada baris kedua, baris ketiga dan baris keempat itu dia akan berkaitan atau dia akan berkait dengan baris yang pertama tadi. Sebab baris pertama tu adalah baris yang awal-awal untuk kita menceritakan tentang idea kita lah. Tentang idea kita. Okey. So kita balik semula. Okey. Okey, so tadi baris pertama tu, so biasanya tu untuk baris yang pertama kita cuma just bercerita sajalah. Kita ikut je lebih kurang kita ikut pada binaan plot. Okey. So itu untuk yang rangka pertama tu yang lebih kurang macam introduce lah begitu. Okey, seterusnya di baris rangkap kedua, okey ini korang boleh pelbagaikan lebih banyak rangkap lagi. Okey. Yang ini saya letakkan saja apa yang perlu kita nak tulis lah. Okey. Baris kedua, rangkap kedua, baris pertama lanjutan idea atau suasana. So kita boleh tulis semula seperti yang saya jelaskan tadilah. Kita boleh gambarkan subjek atau idea utama. Okay, lepas tu kita gambarkan perasaan kita atau pandangan kita. Kemudian kita boleh kaitkan subjek dengan kehidupan atau alam. Kita boleh relatekan dengan kehidupan kita yang sebenar atau apa-apa yang kita boleh kaitkan. Biasanya kalau kita nak ambil perkaitan kan, untuk kita nak kaitkan dengan tema, kita boleh menggunakan alam-alam sekitar sebagai bahan metafora. Okey, untuk penghasilan ini juga kan, kita mesti kena ada unsur gaya bahasa yang kita boleh masukkan. Contohnya personifikasi, metafora, paradoks. Okey. Apa yang kita dah belajar dahulu semasa di semester pertama kita keluarkan balik. Kita keluarkan balik dan tulis dalam setiap baris dalam satu rangkap yang korang nak
nak letakkanlah barisnya ke berapa. Tapi kalau untuk mengikut contoh ni, kita letak baris 4 baris lah. Okay, kemudian di akhirnya ada kesimpulan atau message yang ingin disampaikan. Okey. Rangkap yang ketiga. Rangkap ketiga, kalau rangkap pertama tadi dia biasanya permulaan kan. Dia biasanya permulaan. Kalau rangkap ketiga ataupun rangkap terakhir, kita akan sentuh tentang pengakhiran. Okey, pengakhiran. Okey. Dalam pengakhiran kita boleh meletakkan refleksi atau soalan. Kita boleh meletakkan apa harapan kita di baris yang kedua. Okey, di baris ketiga, kenapa stuck? Okey. Di baris ketiga kita boleh letakkan pengharapan atau peneguhan perasaan. Okey, dan baris yang keempat kita boleh meletakkan penutup atau ringkasan perasaan kita di paling akhir. Maksudnya kita nak kita seolah-olah membuat satu kesimpulan lah apa yang kita ingin gambarkan sebenarnya dalam tajuk sajak kita itu. Okey. So nanti saya akan hantarkan template ini, boleh korang gunakanlah sebagai panduan untuk kita buat latihan nantilah. Okey. So untuk menjelaskan lagi dari segi cara penulisan dia, so kita akan tunjukkanlah contoh penghasilan sajak menggunakan template yang inilah. Okey, so untuk tu saya kena delete dulu semula. Okey, so nanti yang ini saya kena screenshot. Okey, so saya screenshotkan ni, nanti korang boleh rujuklah dekat situ. Ini sesuai untuk yang bagi pelajar pemula. Okey. So contohnya yang ini Okey, contoh. Okey. Yang ini kan untuk format penulisan sajak, dia tak ada titik Dia tak ada titik untuk setiap baris dalam satu rangkap. Ini yang tadi tu cuma hanya buat sebagai panduan. Tapi untuk penghasilan ayat-ayat seperti ini, ia terhasil daripada ayat-ayat panduan yang dihasilkan. Okey. So ini hasil dia lah selepas kita sudah menggunakan template. Okey, kita menggunakan template yang saya tunjukkan tadilah, yang ini. Jadi untuk ayat, maksud saya pemilihan perkataan. Okey. Untuk pemilihan perkataan, pastikan korang punya kosakata mesti kena kaitkan dengan tema dan mesti bertepatan dengan tajuk yang korang dah ciptakan itu. Okey, jadi biasanya kan kalau penulisan sajak ni memang kita tidak tahulah kan ayat apa yang macam mana kita nak buat. So, kita ikut je macam mana yang dah dijelaskan dekat sini. Tapi tak semestinya korang kena buat 3 rangkap korang boleh pelbagaikan. Tapi kena ikut yang sudah disediakan lah dalam tanda kurungan. Itu adalah panduan dia lah. Korang boleh pelbagaikan bilangan rangkap. Tak semestinya korang hanya tulis sampai 3 rangkap saja. Korang nak tulis 5 ke 6, nak buat 4 pun boleh, nak buat 10 pun boleh. Cumanya untuk level pemula, untuk pemula, korang ikut dahulu apa yang sudah dinyatakan dalam template ni. Yang macam yang korang tengok dekat skrin ni lah sekarang. Jadi sedikit sebanyak boleh dapat membantu korang lah dalam penulisan sajak ini. Untuk bilangan perkataan setiap baris, saya cadangkan letaklah 4 atau 5 sahaja. Kalau letak lebih daripada 5 tu, dia seolah-olah seperti bentuk karangan. Kita tulis sajak secara pendek saja. Tidak perlulah terlalu yang terlalu banyaklah. Kita buat yang pendek-pendek tetapi tapi dia begitu berkesan sampai ke dalam
jiwa dan hati pemikiran kita lah. Begitu. Okey. So, buat masa ni itu saja yang saya tunjukkan dari segi cara dia, template penulisan sajak muda yang saya panggil sebagai kanvas sajak. Okey. Jadi, nanti, sebaik saja saya akan, bagi korang buat latihan. Okey, boleh gunakan, ini sebagai panduan lah. Cumanya ataupun mungkin korang akan tanya, okey, macam mana kalau, dari segi perbendarahan perkataan tersebut? Okey, macam mana nak memperbanyakkan? Okey, untuk penulisan sajak ini, kalau secara realiti dia tidak terlalu mudah sebab untuk mendapatkan ataupun kita nak memerlukan perkataan-perkataan terutamanya yang berbunga-bunga, bahasa yang berbunga-bunga kan? Bahasa yang berbunga-bunga, okey, kita mesti kena banyak membaca. Kena banyak membaca untuk memperoleh pengetahuan dan juga kita boleh dapat menggunakan kosakata yang sudah ada dalam pembacaan kita. Sebenarnya, jadi itu bagaimana saya pernah buat satu puisi sajak lah dulu. Tapi sekarang saya tak aktif lagi dalam menulis sajak sebab saya suka menulis cerpen. Sebab saya tak pandai sangat lah. Tapi kalau nak ajar, macam mana nak buat untuk level pemula, saya dah tolong dah tadi lah, jelaskan tadi. Jadi kalau biasanya memang ada pelajar, biasanya pelajar memang dia tak tahu lah macam mana nak tulis ayat-ayat kan. Jadi saya bagi cara senang, ikut yang apa yang sudah diminta dan lama-kelamaan korang akan biasa untuk berkreatif dalam menggambarkan atau menulis ayat kita sendiri secara kreatif. Okey. Jadi kita teruskan kepada aspek penting pembinaan sajak. Okey, yang ini saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak ataupun secara terperinci sebab tadi pun saya dah sebutkan. Okey, terutamanya bahagian bentuk sajak. Okey, terutamanya bahagian bentuk sajak ni lah. Yang ni saya dah pun jelaskan dah tadi. Okey, semuanya dalam keadaan bebas tetapi kita kena ikut rules dalam soalan, ya. Jangan suka-suka macam ataupun syok sendirilah sampai lupa akan arahan soalan. Okey, perbendarahan kata pula banyak dan meluas dan pastikan setiap tema korang dah kuasai dari segi pengetahuannya lah. Okey, mampu menakul tema dengan pantas. Maksud dari sini, bila korang dah dapat tema, korang terus create korang punya tajuk. Tanpa perlu berfikir panjang. Dari situ kita kena berbaik semula kepada tabiat membaca kita lah. Jadi kalau jadi sajak ni dia sebenarnya boleh ditulis dengan mudah. Hanya untuk penguasaan dari segi kosakata lah. Gitu. Okey, membina perkataan dan maksud agar gramatis, bermakna dan bermesej. So, itu adalah dari segi aspek perbendaharaan kata. Untuk tema dan persoalan, mesti memenuhi tema yang sudah diberikan dan setiap rangkap mesti kena ada satu isu yang ingin kita sampaikan ataupun kita panggil dia sebagai persoalan. Okay, gaya bahasa pula perlu kena ada. Sekurang-kurangnya mesti guna 4. Guna 4 gaya bahasa selain daripada aliterasi dengan asonansi. Kebiasaannya kalau dalam sajak kita akan gunakan metafora dan juga personifikasi. Caranya kita akan ada gaya ataupun biasanya kita akan ada gaya bahasa pengulangan kata kan. Pengulangan kata di hadapan baris, tengah baris dan juga akhir baris. Okey, dari segi kreativiti pula mesti kena ada tajuk macam yang saya dah pernah jelaskan di kelas bahagian sebelum ni, mesti kena ada tajuk, nama pengarang sama ada menggunakan nama penuh ataupun nama samaran. Okey, kemudian di bawahnya mesti kena ada rangkap-rangkap dia. Mesti kena ada kesinambungan idea antara rangkap. Maksud dia, setiap rangkap dia adalah hubung jalinan lah antara satu dengan yang lain.
Dia tidak seperti binaan plot, tetapi kita menulis, kita kan mesti mengaitkan antara satu dengan yang lain. Setiap rangkap mempunyai maksud yang lengkap dan harmoni di antara sisi dengan bahasa. Maksudnya dengan penggunaan bahasa yang ringkas, yang boleh dipahami. Okey. Penulisan isi boleh dapat ditulis dengan bermakna. Jadi untuk memperoleh bagian markah yang bagus dalam bagian A, mesti kena ingatlah aspek-aspek seperti ini untuk memudahkan layak mendapat markah sepatutnya. Okey. Okey, yang ini saya skip je lah. Okey, dia sama je macam mana yang saya dah pernah jelaskan sebelum ni di bahagian A, kelas yang pertama tu. Okey. So semua ni semua kena memenuhi syarat. Okey. So macam biasa cara penilaian untuk sajak yang saya buat sendiri. Okey. Teknik penulisan. Okey, mesti ikut soalan mesti ikut soalan. Antara kalau dalam setiap perkataan mesti antara 4 hingga 5. Okey, dalam baris biasanya 30. Okey. Dalam 30 baris tu kita boleh meletakkan berapa rangkap yang kita nak. Kita boleh letak 2 ke 3, 4 ataupun 5. Okey. So persoalan, setiap satu rangkap mesti kita kena letakkan satu isu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Okay, gaya bahasa sekurang-kurangnya menggunakan menggunakan 4 menggunakan 4. Termasuklah aliterasi dengan asonansi. Okay, kreativiti yang korang nampak macam yang korang nampak di sini ada tajuk dan juga nama penulis. So di sini dapatlah 17/25 markah untuk bahagian A penulisan sajak. Okey. Dah selesai. Okey. Jadi jadi kita pun dah selesai untuk pengkaryaan sajak di sini. So sebelum saya rasa di sini saya ada tinggalkan satu soalan latihan di sini. So nanti selepas kelas ni saya akan apalah korang boleh kena buat latihan penghasilan satu rangkap sajak sekurang-kurangnya. Kita tengok soalan yang saya boleh berikan dekat korang lah. So jangan risau, semua tajuk tema dia semua senang-senang. Macam yang saya dah bagi tahu tadi lah. Dia berdasarkan daripada apa yang kita dah pernah belajar sebelum ni di semester pertama dan semester pertama sehingga semester ketiga. Okey, so ni untuk latihan kita pada hari ini. Okey. So di sini saya dah sediakan 3 soalan. Okey, ni saya guna balik je lah soalan tahun lepas. So nanti tarikh penghantaran sebelum kelas depan lah. Maksud dia hari Rabu, so sebelum Rabu mesti korang dah submit lah di sini. Okey. So ada 3 soalan dekat sini, 3 soalan yang mudah. Yang pertama, hasilkan sebuah sajak bertemakan sahabat. Panjang sajak hendaklah lebih kurang 30 baris. Okey, korang tengok yang ini. Dia punya yang key dia di sini ialah panjang sajak hendaklah lebih kurang 30 baris. So maksud dia, keseluruhan dia mesti kena capai 30 baris. Jadi daripada 30 baris tu, dari segi bilangan rangkap adalah bebas dari segi rangkap dia. Tapi pastikan, misalnya lah kan, kalau korang hasilkan 5, dalam 5 rangkap tu, semua mesti mencukupi 30 baris. Macam yang saya sebutkan tadi, rangkap 1 korang kira sedia berapa baris. Contohnya, rangkap 1 korang kira ada 8. Rangkap 2 ada 7. Rangkap ketiga ada 8 dan rangkap keempat ada 8. So 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 jadilah sama ada 30 baris ataupun kurang. Okey. So dia lebih kurang sama je. Yang tadi soalan pertama tentang sahabat.
Okey, tema sahabat. Okey, soalan kedua dia bertemakan tentang perpaduan. Okey, soalan ketiga dia bertemakan tentang keindahan alam. Okey, satu lagi soalan dia bertemakan tentang yang ini okey, untuk yang soalan keempat, bahagian A ni kan, dia biasanya kita sudah boleh mendapatkan idea kita melalui sekeping gambar. Contohnya ini. Ini pernah keluar pada tahun 2017 berdasarkan gambar yang diberikan, hasilkan sajak berkaitan dengan gambar tersebut yang panjangnya antara 30 hingga 40 baris. Ya. Jadi korang boleh pilih satu daripada 4 soalan ini dan nanti korang boleh start buatlah selepas habis kelas kita pada hari. Jadi sebelum kita akan tamatkan kelas, ada tak siapa-siapa ada mempunyai soalan atau yang ingin ditambahkan? Sir, Ya. saya nak tanya, kalau 30 baris tu bersamaan berapa rangkap